perbahasan, sesi perbahasan titah diraja ini antara ahli parlimen yang telah pun bangkit menyampaikan idea, persoalan serta pandangan mereka adalah Datuk Seri Nazri Abdul Aziz, ahli parlimen Padang Rengas. Di antara perkara yang dibangkitkan oleh beliau sepanjang boleh saya jangkakan dalam 15 minit perbahasan itu adalah berkenaan dengan isu kewarganegaraan melibatkan kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibunya yang merupakan warga negara Malaysia dan hasil perkahwinan daripada bapanya yang bukan warga negara Malaysia dan bayi tersebut, kanak-kanak itu dilahirkan di luar negara. Apakah status kewarganegaraannya? Dan Mahkamah Tinggi, kita semua sedia maklum, telah pun memutuskan bahawa ibu mempunyai hak untuk menentukan ataupun kerakyatan anak itu wajar ataupun boleh mengikuti kewarganegaraan yang dimiliki oleh ibu tersebut. Dan perkara ini dibangkitkan oleh Datuk Seri Nazri Aziz. Apa kata beliau? Kita dengarkan dahulu pada sesi perbahasan petang tadi. Dan dia memang begitu jelas sekali merupakan diskriminasi terhadap kaum wanita. Saya terbaca dalam satu laporan dalam internet berkenaan dengan jin ataupun DNA seorang anak yang dilahir kepada ibu bapa. Sebenarnya daripada segi darah dia 50-50. Tak ada pula kalau ada keluar anak, maka bapa tu mungkin mempunyai 70% ke daripada darah dia dan wanita 30%. Tak betul tu. Dia 50-50. Kalau ini merupakan satu perkara yang telah pun dikaji dan didapati betul, maka tidak bangkitlah soal seseorang itu dia tidak merupakan pure kepada negara itu kerana ibunya melahirkan dia di luar negara dan dianggap sebagai bapaknya itu orang luar negara, makanya dia berhak untuk menjadi orang kata apa warga negara bapaknya. This is medieval thinking, ya, dan tidak sepatutnya pun dilayani pada tahun 2021. Sebab itulah saya tidak bersetuju kalau sekiranya kerajaan membuat rayuan di atas keputusan yang telah dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi. Ya, dan langsung tidak bersetuju. Kenapa? Kebiasaannya lah, ya. Kebiasaannya iaitu rayuan ini selalunya diberikan kepada pihak defendant. Ya. Kalau di peringkat Mahkamah Tinggi, ya, hakim telah mendapati bahawa seseorang itu berjaya dalam dia membawa satu kes terhadap kerajaan ataupun dia minta kepada hakim untuk membuat satu keputusan. Kalau dianya tidak memihak kepada orang yang merayu, maka saya kira hak untuk merayu itu diberikan kepada orang yang membawa kes terhadap kerajaan. Tapi apabila Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan, maka kepada saya kerajaan tidak perlu merayu, ya, tidak perlu merayu kerana seperti saya sebutlah, rayuan itu selalunya diberikan kepada orang yang kalah dalam kes dia membawa terhadap kerajaan ataupun kerajaan mendakwa dia di bawah akta kanun kesesaan. Jadi saya mintalah kerajaan adalah ihsan, ya, terhadap kaum wanita kita dan juga kepada anak yang tidak berdosa. Anak ni bukan dia boleh minta dalam perut mak dia memohon supaya dilahir di Malaysia. Ya, dia tidak ada keupayaan. Dan bukan sahaja kita melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita, tetapi juga kita melakukan satu kesalahan kepada bayi yang dilahir yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu langsung bahawa kalau dianya dilahir di luar negara, maka dia tidak boleh menjadi warga negara Malaysia. Saya terbaca jawapan yang
telah diberi, iaitu oleh pihak kerajaan, mengatakan iaitu bahawa tidak boleh ada dua dui warga negara. Setahu kita, seorang bayi itu apabila dia membesar, umur dia 18 tahun, dia boleh buat keputusan sama ada mahu menjadi warga negara di negara yang dia dilahir ataupun mahu menjadi warga negara mengikut ibu dan bapa dia. There is a choice given kepada mereka yang sudah sampai kepada umur 18 tahun. Kalau itulah jawapan kementerian kepada pihak yang memohon untuk menjadikan anak dia warga negara Malaysia, iaitu kerana awak dilahir di luar negara, maka you are the citizen of the country where you were born, I think that's not right. Ya, kerana hak memilih untuk menjadi warga negara akan terdapat kepada seorang individu apabila dia berumur 18 tahun. Ya, apabila dia 18 tahun dia ada pilihan. Jadi saya rasa sebenarnya pihak kerajaan tidak ada apa-apa alasan, ya, melainkan apa yang dilakukan ini merupakan satu pemikiran medieval thinking. Jadi saya seperti juga dulu Yang Maha Mulia Sultan Johor bersetuju supaya kalau boleh kerajaan ini dia mesti bersikap sayang keluarga Malaysia seperti yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang baru, iaitu we are one family. Tapi from the very beginning, dengan izin you have rejected a genuine person who wants to be Malaysian tanpa memberi orang kata apa hak kepada dia untuk memutus. I think that is not fair, and I think saya fikir kerajaan tidak bersikap seperti mana yang dimahukan oleh Perdana Menteri, iaitu kita adalah keluarga besar dan sepatutnya bukan kita mengurang keluarga kita, tapi kita menambah, apatah lagi kepada seorang yang tidak bersalah dalam soal dia nak menjadi warga negara Malaysia. Jadi saya minta kepada kerajaan tariklah balik, ya, no point. Kalau kita teruskan dengan ni seolah kita needless. Perkataan bahasa Inggeris needless, tak perlu. Dan seperti yang anda saksikan tadi, kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Nazri Abdul Aziz itu mendapat respon yang boleh dikatakan respon yang baik di Dewan Rakyat, di mana boleh dikatakan secara konsensusnya ahli-ahli parlimen menepuk meja mereka, menandakan bahawa mereka bersetuju dengan cadangan supaya kerajaan untuk tidak meneruskan rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi itu. Dan saya ada berjaya mendapatkan respon ataupun reaksi daripada Pesuruhjaya Kanak-Kanak, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, yang boleh dikatakan seiring dan juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Nazri tersebut. Apa kata kita dengarkan dahulu reaksi ataupun jawapan balas Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal ini. Ya, sebenarnya saya sangat menyokonglah apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Nazri. Sebab saya rasa Mahkamah telah putuskan bahawa seorang wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing dan melahirkan anak di luar negara sepatutnya boleh mewariskan hak kewarganegaraan kepada anaknya. Dan bagi saya, bila kerajaan kata tak boleh, itu adalah satu diskriminasi. Dan kita sebenarnya dah pun pindah perlembagaan. Perkara 82 itu dah kita pindah. Dan dari segi itu, kenapa kita masih mendiskriminasi wanita? Hanya kerana dia berkahwin dengan warga asing dan melahirkan anak di luar negara. Kalau kita tengok interpretasi mahkamah yang baru ini, perkara 14(1)B itu memang dia kata bahawa bapa itu bermakna ibu. Sebab dalam undang-undang tu ada kadang-kadang singular maknanya plural, plural maknanya singular dan sebagainya. Jadi kita kena mengambil apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Dan bagi saya ini adalah satu sinar baru bagi anak-anak ini. Saya mendapat banyak aduan kesengsaraan ibu-ibu yang berkahwin dengan warga asing, nak bawa balik anak tak dapat warga negara. Kalau anak bukan warga negara, mereka terpaksa pergi meminta visa cap 3 bulan dan sebagainya. Jadi kesukaran. Dan kalaulah
perkahwinan itu tidak berjaya melalui proses perceraian, mereka terpaksa balik ke Malaysia tapi anak tak boleh balik. Jadi bagi saya, kalau ibunya warga negara, dia sepatutnya boleh membuat pilihan nak memberi kewarganegaraan kepada anaknya. Automatik warga negara itu patut berlaku untuk kanak-kanak yang bapanya bukan warga negara. Jadi ia sangat membantu dan menjaga kebajikan anak tersebut, dan bagi saya tak ada apa kerugian kita pun sebab maknya warga negara. Jadi itu yang saya rasakan patutnya lah kerajaan memikirkan untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Itu dia tadi respon ataupun reaksi daripada Prof. Aziah berkenaan dengan isu kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia dan bapanya bukan warga negara Malaysia, dan pastinya kita masih lagi menunggu keputusan lanjut dan juga apakah respon balas menteri, dan ianya dijangka berlangsung sesi perbahasan ini sehingga esok, dan menteri-menteri akan menjawab isu-isu yang telah pun dibangkitkan oleh ahli parlimen pada Rabu dan Khamis ini.